Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillahi taala, kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama bertemu dan berhimpun sekali lagi pada malam ini. Mudah-mudahan diberkati dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Terima kasih pada semua sahabat-sahabat yang bersama pada malam ini Facebook dan juga di TikTok. Sahabat daripada Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei, terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa kita pakat-pakat share lah. Kita pakat-pakat kongsikan live kita pada malam ini. Mudah-mudahan lebih ramai lagi sahabat kita yang boleh berkongsi manfaat daripada apa yang kita akan kongsikan kuliahnya sebentar lagi, insya-Allah. Jadi jangan lupa pakat-pakat share, pakat-pakat tag kawan-kawan kita yang lain. Mudah-mudahan Allah beri kebaikan pada kita, insya-Allah. Baik. Jadi seperti biasa kita akan berkuliah sehingga 8.30 dan kemudian kita akan sambung dengan surah Al-Mulk, insya-Allah. Ya, Al-Mulk, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang pendek. Hadis Imam Bukhari 2681. 2681. Hadis Imam Bukhari nombor 2681. Yang nak tanya soalan di TikTok tu letak di kotak tu. Nanti free, nanti ujung-ujung kan kita try jawab, insya-Allah. Baik. Hadis 2681, hadis Imam Bukhari, statusnya adalah hadis sahih.
hadis sahih. Okey. Haddatsana, bismillahirrahmanirrahim, haddatsana Sulaiman bin Harb, haddatsana Muhammad bin Talhah an Mus'ab bin Sa'id qala ra'a Sa'dun radhiyallahu an anna lahu fadlan ala man dunahu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hal tunsaruna wa turzaquna illa bi du'afaikum. Telah menceritakan pada kami Sulaiman bin Harb, telah bercerita pada kami Muhammad bin Talhah dari Mus'ab bin Sa'ad. Ia berkata, Sa'ad menganggap bahawa dirinya memiliki kelebihan berbanding orang lain. Maka dijawab oleh Nabi SAW, tidakkah kalian itu ditolong dan diberikan rezeki melainkan kerana adanya doa orang yang lemah di antara kalian. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni kita tengok satu hadis yang pendek tapi sangat padat. Sangat pendek tapi padat. Orang kata padu lah. Tak. Sangat padu. Baik. Tuan-tuan, ibu-ibu sekalian. Nabi sebut dalam hadis ini, bila ada seorang sahabat namanya Sa'ad. Namanya Sa'ad. Dan dia rasa dirinya hebat lah. Sa'ad ni dia merasakan dirinya hebat. Dia rasa dia macam dia ada kelebihan lah. Lalu ditegur oleh Nabi SAW. Nabi kata, tidaklah kalian ditolong dan dikurniakan rezeki melainkan adanya doa orang-orang yang lemah di antara kalian. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, ceritanya, terima kasih Bal, ceritanya ialah jangan sombong. Kita ni jangan rasa kita hebat, jangan rasa kita handal, jangan rasa kita ni ada kelebihan luar biasa berbanding orang lain. Jangan. Sebab Rasulullah mengajar dan mendidik kita supaya sedar diri yang semua yang kita dapat itu adalah dengan izin Allah, yang asbabnya ialah doa daripada orang lain yang mungkin kita tidak tahu mendoakan kita. Contohlah, saya percaya saya boleh sehingga ke malam ini, sehingga ke malam ini, sejak balik daripada mengaji Mesir tahun 98. Saya balik Mesir tahun 98. Kemudian saya mula berceramah, menjadi ustaz lah. Tak. Kemudian sampailah hari ini 2021. Berapa puluh tahun dah tu? 20 tahun lebih tak? 23 tahun lebih kurang lah. Dan saya percaya lamanya saya, ataupun orang kata istiqamah lah, sejak dulu sampai hari ni kerja saya ustaz seustaz-ustaznya. Tidak ada yang ustaz melainkan ustaz belaka. Tak, itu kerja saya. Jadi saya percaya saya bertahan ini bukan sebab ustaz bolehlah ceramah mengaji Mesir hebat. Dah.
Ini bukan cerita saya hebat boleh jadi ustaz sebab mengaji Mesir. Bukan. Ada je kawan-kawan saya balik Mesir tak jadi ustaz pun. Jadi businessman ada. Kan? Jadi pemandu teksi ada. Jadi guru sekolah ada. Tak jadi ustaz pun. Dia bukan sebab cerita kita mengaji Azhar ke tak mengaji Azhar. Ceritanya berkat doa. Orang mendoakan kita. Especially mak ayah kita, mertua kita, yang doa mereka tidak pernah putus untuk kita semua. Jadi jangan sombong. Katalah hari ini kita duduk di satu kedudukan yang tinggi sebagai pegawai kerajaan atau bos atau manager atau CEO ke apa benda sekalipun, jangan belagak tuan-tuan. Boleh tumpang syafaat Pak Usu. Aku pun nak menumpang enggak, Bal. Siapa tumpang siapa ni tak tahu lagi ni. Izrik, terima kasih Izrik. Abang van jenazah kita. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jangan sombong. Kan? Oh, aku ustaz. Jangan tuan-tuan, jangan. Saya tuan-tuan paling takut bila dalam live macam ni lah, kan? Saya cerita banyak kali. Terima kasih moderator kita. Saya sebut banyak kali, saya paling takut bila orang lepas kita kuliah kan, oi ustaz, ceramah ustaz sedap lah, best lah ustaz. Itu saya paling takut sekali. Itu yang saya paling takut sekali sebenarnya, kan? Bila lepas kuliah orang jumpa kita, dia kata ustaz punya ceramah power lah. Saya takut kan? Saya takut. Sebab apa takut? Orang puji kan? Kita nak jawab macam mana tuan? Saya akan jawab, alhamdulillah lah. Allah yang mengizinkan semua ni, Allah yang meluluskan. Bukan bila orang kata, sedap lah ceramah ustaz, kita pun dengan kembang semangkuk ayun menjawab, baru tahu ke? Nak mampus jawapan macam tu tuan. Itu habis pahala ceramah. Jangan buat kerja tuan. Jangan tuan-tuan. Jadi kita ni belajar daripada hadis Bukhari tadi. Jangan sombong. Sahabat Nabi tu dia ada rasa dia sombong. Pujian paling saya takut juga ustaz. Ya, semua orang takut pujian tuan. Kan? Bila puji tu setan nak masuk sikit kan, dia cucuk sikit. Macam cucuk vaksin tu. Kan? Dia cucuk kita, kembang semangkuk terus tuan. Allahu Akbar. Puji adalah racun dunia. Betul. Jadi sebab itulah tuan-tuan, Kak Pah tanya dekat Facebook, ustaz nak tanya semua adik-beradik ustaz berapa yang jadi ustaz? Terima kasih ustaz. Adik-beradik saya tak adalah ramai sangat, ada 13 orang saja. Adik-beradik saya ada 13 orang, seibu dan sebapa lah. Satu ibu, satu mak, satu ayah. 13 orang tu 8 perempuan, 5 laki-laki. Ada yang di kalangan lelaki tu, abang saya seorang dah meninggal dunia. Di kalangan kakak saya ada berapa ya? 2, 3. Dah ramai sangat, aku pun dah tak ingat lah. 3 orang dah meninggal. Adik-adik saya ada 4-5 orang yang dah meninggal lah. Saya yang paling kecil walaupun badan besar lah. Saya yang bongsu. Saya nombor 13. Bob sabar Syu, Bob tenang Syu. Ya, boleh sembang dengan kucing kira okey tu. Kira okey tu. Alright. Jadi saya nombor 13 lah. Saya yang bongsu, tu yang panggil Pak Usu tu. Ni geng-geng TikTok panggil saya Pak Usu ni. Kan? Jadi 13 orang dan 5 adik-beradik lelaki, seorang dah meninggal. Dalam 5 adik-beradik lelaki itu maknanya 3 ustaz. Yang menjadi ustaz 3 orang. Dan dalam 5 adik-beradik lelaki dan keseluruhan
adik-beradik perempuan. Yelah, walaupun tak apa kecil kan, kita sedar diri, tak apa. Kau tunggu dalam grup nanti. Baik, jadi tuan-tuan, 3 adik-beradik saya lah. Sebab orang tanya ni saya jawab. Kita sambil-sambil ceramah lah. Jadi 3 adik-beradik ni, abang saya 2 orang, Ustaz Saluddin Nasir dan Ustaz Halim Nasir. Itu ceritanya. Dan saya Ustaz Rahim Nasir. Baik, itu ringkas. So saya nak sebutnya, jangan kita sombong. Ya. Jangan rasa aku ustaz, aku director, aku CEO, aku Perdana Menteri. No. Jangan rasa kita duduk di situ tu kita rasa hebat, sebab faktor yang menyebabkan kita duduk di situ tu adalah doa orang keliling kita. Kena ingat tu. Doa orang keliling kita. Doa adik-beradik yang kita tak tahu, diam-diam mereka berdoa pada Allah untuk kita. Mana kita tahu? Kan? Cuma kita selalu sebut bila jumpa kawan-kawan, jumpa ustaz, jumpa adik-beradik, jumpa anak murid, kita akan cakap, jangan lupa ya, doakan saya, ustaz, doakan saya. Kita selalu cakap gitulah, kan? Jadi dia doa tak doa kita tak tahu. Yang penting kita duduk di lokasi kita sekarang ini sebagai apa sekalipun, rezeki kita macam mana banyak sikit sekalipun, jangan rasa hebat, jangan rasa sombong, jangan rasa belagak, jangan rasa macam kita lah segala-gala. Sedangkan semua itu Allah yang beri dengan izinnya dan dengan keberkatan doa orang-orang yang lemah di kalangan kamu, kata Rasulullah. Maknanya doa orang keliling kita, yang kita kenal, yang kita tak kenal ni, mereka sentiasa mendoakan kita. Dan barangkali juga tidak mustahil doa makhluk yang lain. Macam kita bela kucing kan, doa daripada kucing kita, mana kita tahu tu, dia mengangiau tu, dia doa lah tu kan. Doa daripada ikan yang kita bela dalam akuarium ke, burung ke, apa tak kisahlah. Mungkin doa-doa makhluk ini juga menyebabkan kita jadi manusia yang baik sehingga ke hari ini, insya-Allah. Okey, boleh dapat? Jadi sebab itulah tuan-tuan, betul Zuhair, macam Nabi Sulaiman dapat nikmat yang sangat banyak, dia tetap mengatakan haza min fadli rabbi. Kan? Nabi Sulaiman ni tuan-tuan, tak ada siapa orang boleh challenge dia manusia paling kaya dalam dunia. Manusia paling kaya dan paling berkuasa dalam dunia. Boleh dapat? Paling kaya dan paling berkuasa. Itulah Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi dia tak menyombong. Dia tak rasa dia hebat. Aku Nabi paling kaya, siapa berani lawan? Tak ada. Itu kita, Encik Rahim lah. Kan? Kita yang menyombong ni. Kan? Nabi tak ada, tuan. Walhal dia boleh merintah angin, boleh kontrol jin, boleh faham bahasa binatang, bahasa semut dan sebagainya. Dia tak sombong. Kan? Kita baru bercakap dengan ikan pun dah belagak kita ni. Padahal ikan tu haram tak faham pun kita cakap apa kan. Kita je perasan macam hebat. Nampak? Jadi tolong belajar merendah diri. Kita belajar dengan tawaduk. Maknanya kalau ada rasa-rasa macam nak menyombong-nyombong kan. Ramai keluarga ustaz ni kira anak manja lah ni. Manja pun tak tahulah Kak Naimah manja ke tidak kan. Lebih kurang aje lah kita. Dah selalu orang kata anak bongsu anak manja kan. Entahlah. Manja tak manja pun pernah lah kena rembat dengan arwah mak kan. Kena libas zaman-zaman kecil dululah. Kena rendam dalam besen. Itu pengalaman kan. Pernah lah dalam manja-manja tu. Macam mana hebatnya orang tua kita mendidik kita dulu kan. Macam mana hebatnya. Dia macam tu. Baik. So muhasabahnya ialah dulu selalu dengar ceramah Ustaz Saluddin, tak tahu
Ustaz Saludin tu abang Ustaz Aim. Oi, kau panggil aku Ustaz Aim dalam ni. Kan, sat lagi orang panggil aku Ustaz Aim pula dah. Tak apa, Cik Mila. Cik Mila okey. Sebab classmate saya di sekolah dulu. Kan. Itulah kekanda-kekanda saya yang saya kasihi, insya-Allah. Okey. Baik. Jadi kesimpulan dia apa? Maknanya kita kena ingat di mana kita sekarang, kita adalah kita yang didoakan oleh orang lain. Jangan rasa ni hasil titik peluh saya. Banyaklah kau punya titik peluh tu kan. Jangan kira titik peluh kita je. Kita kena ingat adanya doa orang lain di keliling kita, doa isteri kita, doa suami kita, doa anak-anak kita, doa jiran kita. Mana kita tahu tuan. Sebab itu doa ni senjata orang beriman. Kan Nabi kata ad-du'a silahul mu'min. Dan kena hargai doa-doa mereka ini. Sebab itu Islam ajar kita dalam bab berdoa. Nanti insya-Allah minggu depan kita berdoa sikit lah. Dalam bab doa ni kita jangan kedekut. Jangan kedekut untuk berdoa. Jangan bakhil untuk berdoa. Jangan kedekut tuan. Kita, ya Allah engkau kayakanlah jiran sebelah. Pernah kita doa itu? Jangan Ustaz, saat dia kaya kita kat miskin. Tengok, kedekut gila kita ni. Bila kita doakan orang, kan Nabi kata, bila suatu orang Muslim mendoakan untuk saudaranya yang lain. Saudara itu makna saudara Islam dia yang lain. Tak kira adik-beradik ke, jiran ke, kawan ke, member ke, bini ke, siapa ke. Nabi kata malaikat akan mengaminkan doa itu dan malaikat akan kata walaka bimislih. Dan untuk kamu seperti mana yang kamu doakan juga. Mana doa yang kita tembak dekat orang, doa tu akan patah balik pada kita. Kalau kita doakan, contohlah malam ni tuan-tuan doakan, ya Allah kayakanlah, jutawan-kanlah Ustaz Rahim Nasir. Contoh. Macam tak ada harapan pak kayanya nak mendoakan aku macam tu. Kan contoh saya percaya tuan-tuan akan doakan. Jadi bila kita doakan, katalah ya Allah kau kayakanlah Ustaz. Contoh. Doa tu akan patah balik untuk kita. Malaikat kata amin walaka bimislih. Dan untuk kamu doa macam tu juga. Jadi apa nak dirisaukan? Tak. Apa yang nak dirisaukan? Sebab apa? Doa tu patah balik ke kita. Sebab itu dilarang mendoa yang tidak-tidak untuk orang. Ya Allah engkau lumpuhkanlah si B tu. Jangan. Lagi kita yang lumpuh besok. Sebab itu Islam tidak menggalakkan kita mendoakan orang yang bukan-bukan. Kan selalu kita sebut doa yang baik-baik, doa yang baik-baik, doa yang baik-baik kan. Itu penting. Jadi sebab itulah tuan-tuan, kesimpulan pertama maknanya ingat, keliling kita ramai orang yang mendoakan kita yang menjadi asbab dengan izin Allah kita mencapai level apa yang sedang kita kecapi pada saat ini. So apa nak kena buat? Syukur, alhamdulillah. Syukur, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Macam tu. Ya, jangan rasa akulah, ni sebab akulah, sebab aku. Semua kita je tuan. Macam kita hebat sangat. Kita ni pun tak ada apa tuan. Orang kampung saya kata we are nothing. Orang kampung saya macam cakap putih. Dekat UK kan, sebelah Manchester United. Jadi tuan-tuan, we are nothing. Kita nothing. Tak ada apa-apa. Ni jubah merun saya pakai. Ni Allah yang bagi tuan. Allah punya ni. Saya pinjam je. Nyawa yang saya ada bercakap, bercoloteh, berceramah ni Allah punya. Dia bagi pinjam. Apa yang kita punya? Tak. Cuba tanya dalam diri kita, apa kita punya? Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bolehkah kita niat semua amal baik kita hadiah pada arwah junjungan Nabi Muhammad SAW dan kedua ibu bapa kita? Boleh. Ulama sebagian besar kata tak ada masalah. Kita buat baik, kita niat untuk orang yang dah pergi, hadiahkan pahala. Boleh. Kan? Sebab tindakan kita tu pun sebenarnya dapat pahala.
memanjangkan pahala yang ada. Boleh, insya-Allah. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan, tapi tak semua orang mampu buat begitu. Saya kalau tengah semayang selalu terbayang tentang neraka. Khusyuk ke macam tu? Dia gini, khusyuk ni benda yang subjektif. Benda yang subjektif dalam solat. Kan? Kita nak khusyuk tu macam mana sahabat Nabi. Bila semayang tak ingat apa-apa. Dia ingat akhirat, ingat Allah aja. Kita boleh buat gitu. Susah tuan. Kita semayang, terbayang Allah. Baru angkat takbir maghrib ni, Allahu Akbar, terbayang Allah, hai mampulah kan. PKP sambung 2 minggu lagi. Lockdown sambung 2 minggu lagi tuan. Start 15 sampai 20 berapa tu. Kan 29 kot. Padan dengan muka kita, merayau lagi. Jadi tengah semayang teringat lockdown, tengah semayang teringat rotek kereta dah mati, tengah semayang teringat api dapur tak padam lagi. Jadi macam mana semayang kita kan? Terbayang neraka ni boleh tahan lagi tuan. Kan? Terbayang neraka tu, yalah, walaupun neraka ni kita tak boleh bayang macam mana kan? Boleh tahan lagi. Kan? Pejam mata makruh kata ulama. Tapi kalau berusaha untuk khusyuk tu menjadi sebabnya kita pejam mata tu boleh jadi khusyuk, okeylah. Kan? Tapi saya saja pejam makruh kata ulama. Tidak membatalkan sembahyang lah. Kan? Betul, sebelum solat makan dulu. Kalau mengantuk sebelum solat tidur dulu. Kalau lapar sebelum solat makan dulu. Supaya dia tidak mengganggu dalam solat. Kan? Kalau terbayang macam sahabat kita tadi tanya, kalau terbayang neraka, boleh tahan kira lagi. Boleh tak niat sedekah sekaligus macam ni? Saya sedekah Fatihah kat semua yang saya kenal dan yang dah meninggal. Boleh juga secara umum. Tapi lebih cantik khusus. Kan? Niat hadiah Fatihah tu lebih cantiknya khusus. Tapi kalau kita nak niat, ya Allah, aku baca Fatihah ni nak hadiah pada semua muslimin-muslimat. Boleh, tak ada masalah. Yang terbaik. Saya cerita yang terbaik. Macam tu. Ya Allah, jadikan URN Ustaz dan pendengarnya jutawan dunia akhirat. Amin. Terima kasih Tuhun atas doanya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu kesimpulan pertama. Maknanya ingat, kita ni ada orang keliling yang sentiasa mendoakan kita. Terima kasih Awi. Baik, yang kedua tuan-tuan, kesimpulan akhir sebelum kita sambung dengan surah Al-Muluk, iaitu ingat, jangan sombong. Ya, jangan sombong, jangan rasa hebat, jangan rasa handal sangat kita ni, jangan rasa kita lebih bagus daripada orang. Jangan. Sebab secara fizikalnya kita sama. Manusia ni semua sama. Lainlah kita ni lubang hidung 2 kan. Tiba-tiba kita lubang hidung ada 4. Itu boleh sombong sikit lah. Contohnya macam tu lah. Kan? Ada kelebihan. Baru kita rasa hebat kan. Tapi tak boleh lah. Benda tu Allah buat serupa je. Kepala, kaki, tangan semua sama. Jadi apa nak dihebatnya? Sama je. Yang kita ada pun pinjaman, loan daripada Allah. Allah bagi kita loan. Tak? Dia suruh kita bersyukur. Allah nak tengok macam mana kita urus takbir nikmat yang dia bagi. Itu je. Jadi jangan sombong. Rajin-rajinlah mensyukuri. Apa hal pun, Alhamdulillah. PKP tambah Ustaz, Alhamdulillah. Banyak lagi ceramah aku boleh buat kat rumah ni. Itu ceritanya kan. Walaupun penat tak apalah. Terima kasih Muhammad Iqbal Salahuddin atas bunga ros itu. Lama kau tak masuk kan. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu kesimpulan dia. Maknanya jangan sombong, banyakkan bersyukur. Banyakkan bersyukur dan belajar mensyukuri. Berterima kasih di atas setiap nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Semoga Ustaz sentiasa sihat dan dapat dengar ceramah.
Saimah Mahadan, terima kasih atas doa-doa kalian semua. Taya Pancit, Alhamdulillah juga. Jangan merungut, betul. Apa juga, kan? Air tak ada, Alhamdulillah. Walaupun hati meluap-luap je kan. Sabar. Baru elok demam, Pak Su. Oh, kau demam. Demam biasa kau no? Kau jangan COVID pula. InsyaAllah demam biasa kot, tak ada apalah. Mudah-mudahan. Amin. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu ceramah kita malam ni. Dan ya, sekejap ni, ada 2-3 soalan kat kotak ni, sekejap je. Saya nak tanya, adakah boleh seorang perempuan berwuduk menggunakan seluar pendek? Boleh, tak ada masalah. Asalkan jangan ada orang lain nampak, sudah. Kan, kita ambil wuduk ni jangan kata seluar pendek. Tak seluar pun tak apa. Kan, ataupun sebab dalam bilik air tu kita seorang kan. Tapi sunat dia menutup lah, pakai kain basahan ke apa macam tu lah. Tapi kalau kita berwuduk seluar pendek ke, pakai jubah ke, tak pakai apa-apa ke, wuduk kita sah. Apa hukum main forex? Main forex ni ustaz tak pandai nak jawab, tapi kena tengok perjalanan forex tu macam mana. Semalam dah ada orang tanya dah, kan? Jadi saya nak kata haram, nak kena tengok perjalanan itu macam mana. Ada benda-benda tersembunyi ke, ada riba ke, ada penindasan ke, macam mana, panjang cerita dia. Dan saya tidak mahir benda itu. Saya boleh jawab gitu je. Ustaz, apa doa yang boleh sembuhkan buasir atau sembelit? Oh, yang ni saya, kalau doa khusus tu tak pastilah. Ustaz tak pasti pula. Ustaz tak tahu, bukan tak pasti, tak tahu. Kan, kita doa bahasa Melayu saja. Minta, ya Allah, kau sembuhkanlah penyakit buasir aku. Doa gitu je lah. Dah kita tak tahu doa-doa khusus kan. Korban yang terbaik lokal atau overseas? Yang terbaiknya adalah lokal lah, di tempat kita dulu. Dan kalau Hafizuddin pun masuk. Ya Allah, terima kasih Hafizuddin. Orang kuat kita ni, 800k follower dah. Kan? Apa pendapat anda? Hafizuddin. Terima kasih Hafizuddin. Singgah-singgah Ustaz punya live pula malam ni. Terima kasih banyak. Terima kasih. Kan? 800 follower, 800,000. Kita baru nak cecah 100k. Terima kasih Hafizuddin. Terima kasih banyak. Ustaz ada dalam grup Tele Hafiz. Ustaz ada dalam tu. Ustaz dah join dah. Baik. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, balik pada cerita tadi. Apa ceritanya? Saya pun dah terlupa lah. Terbaik Ustaz, terima kasih. Sama-sama Hafizuddin. Kita ingat tagline dia. Tagline dia macam tu kan. Tagline tu mahal. Baik, jadi tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, itu kesimpulan kita lah. Soalan ni tadi tentang doa buasir tu kan. Kita doa korban. Allahu Akbar. Terima kasih. Yang buasir tu dah habis. Korban, the best korban is local lah. Local. Syuh dah 100 ke Syuh? Tiba-tiba bagi tahniah dengan star kat situ lah. Macam moderator aku ni. Okey, jadi korban yang terbaik kita buat di tempat kita masing-masing. Saya Sungai Buloh, saya buat di Sungai Buloh. Tuan-tuan Kuantan buat di Kuantan. Itu the best sekali. Kan? Kemudian kalau sekiranya kita dah selalu buat, terima kasih yang mengesahkan 100k tu. Alhamdulillah, amin. 100k tu selama ni bulan 6 kan? 7 bulan setengah. Allah, berpeluh kan? Kenduri roti canai. Bagilah roti canai kat Ustaz. Kan, 7 bulan setengah saya berkecimpung dalam dunia TikTok ni, barulah dapat 100k kan. Tapi dia tengok konten kita juga kan. Tapi tu semua rezeki lah. Doakanlah saya. Bukan nak kejar follower tu sangat kan. Benda tu dia datang sendiri. Dia datang. Alhamdulillah lah.
niat saya nak cari lebih ramai tu supaya bila dah ramai follower, lagi ramai yang mendengar. Itu ceritanya. Macam tu. So, bila kita dah selalu sangat buat korban di tempat kita, sesekali nak keluar Kemboja, Sabah Sarawak ke Sudan, ke Mekah, ke Syria, jalan. Tak ada masalah, dibenarkan dalam Islam. Jadi itu ceritanya. Boleh no? Baik, jadi tuan-tuan, waktu pun dah isyak dah sebenarnya. So kita akan stop dulu dan kita akan sambung sekarang dengan surah Al-Muluk, dan mudah-mudahan Allah memberkati, insya-Allah. Saya ambil wuduk tak mandi, boleh ke Ustaz? Ambil wuduk tak mandi. Ambil wuduk tak mandi, maksudnya apa? Maksud bila air ambil wuduk betul keluar? Boleh je, tak ada masalah. Tak mandi tu maksudnya apa? Tak mandi wajib ke, mandi biasa ke apa? Ustaz tak faham soalan ni. Saya ambil wuduk tak mandi, boleh ke Ustaz? Boleh je. Kalau tak ada kena mandi wajib, boleh je. Sekarang ni masuk bilik air, ambil wuduk, keluar, boleh, tak ada masalah. Kalau itu soalannya lah. Kan? Bak kata Piramli, cakap bagi terang. Macam tu. Mandi pagi kot. Tak tahulah Cik Milah. Mungkin lah. Kan? Kalau pagi subuh kita bangun, ambil air semayang, sembahyang subuh, tak mandi, tak ada masalah. Kalau tidak ada surah pula dah. Sebab saya terbaca kat Naimah tulis surah Al-Muluk tu. Kalau tidak ada sebab yang mewajibkan mandi. Saya nak sebut yang itu tadi. Ke surah pula begini. Okey, jom kita baca surah Al-Muluk. Terima kasih Kak Naimah. Muka surat 562. Ya, tak lama pun. 10 minit je tuan, 30 ayat je. Okey. So terima kasih banyak. Jom sama-sama kita baca. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati dan menyelamatkan kita daripada azab kubur, daripada bangun dari tidur. Tak apa, tak ada masalah. Bangun tidur tak mandi tak apa. Kan, tapi jangan sampai seminggu tak mandi. Lari tok laki pula kan. Kita bangun subuh tu ambil semayang, buang-buang air, cuci, ambil semayang. Tak ada masalah. Kalau tidak ada sebab yang mewajibkan mandi kan, tak ada masalah, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan terjawab. Minta maaf banyak. Muhammad Zuhair nak ke surau. Boleh pergi surau. JK ke? JK okey lah. JK okey. Kena salam kat Tok Imam. Insya-Allah. Alright, jom kita baca Al-Kahfi pula dah. Astaghfirullahalazim. Al-Muluk. Al-Kahfi kita bacalah pagi tadi. Al-Muluk ni, Al-Muluk. Insya-Allah. Baik. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahalazim, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك إلى حضرة سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين وإلى سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة أجمعين وخصوصا إلى هذه النية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن
إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih semua yang bersama pada malam ini daripada mula sampailah penghujungnya. Terima kasih banyak yang share, yang komen, yang sama-sama membaca, yang sama mendoakan. Mudah-mudahan dirahmati Allah. Terima kasih semua moderator-moderator saya yang budiman, lagi cemerlang, lagi hebatlah. Terima kasih banyak. Dan dua pengumuman yang macam biasa. Yang pertama, korban di Malaysia, khususnya di Lembah Kelang, di Selangor, korban di Sudan, di Kemboja dan Mekah. Siapa yang nak join boleh PM saya, tekan link di bio TikTok, ada link saya, boleh WhatsApp dan boleh berurusan insya-Allah.
Tarikh tutup korban tahun ni 7 hari bulan 7. Ambil tu Sauda dengan Zaitun. 7 dengan 7 pula lah. 7 hari bulan 7 2021. Itu last date dia lah, insya-Allah. Dan yang kedua, siapa yang nak beli Habatus Sauda dan minyak zaitun, dua couple, satu couple ni lah, sepasang ni minyak zaitun, ini minyak Habatus Sauda dalam bentuk kapsul. Dalam dia ada minyak lah. Sebotol ni RM65. Kalau dua ni 130, campur dengan postage RM10, 140 sahaja. Ada 210 biji setiap botol. Jadi siapa yang berminat juga boleh tekan link dan boleh PM saya pada nombor WhatsApp saya lah, insya-Allah. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat sekalian, insya-Allah pagi besok 6.30 macam biasa kita ada bacaan Yasin dan doa selamat lah untuk COVID dan sebagainya. Macam biasa pagi besok 6.30 pagi, insya-Allah. Dan petang besoknya lepas asar kita ada Al-Waqiah, dan malam tidak ada. Malam Sabtu dan malam Minggu Ahad tidak ada kuliah lah. Kita rehat 2 malam. Dan yang lain tu kita berkuliah macam biasa, insya-Allah. Jadi terima kasih banyak. Yang baik, yang benar daripada Allah. Yang kurang, kelemahan diri saya sendiri. Terima kasih pada semua sahabat TikTok juga. Donedak sikit, sabar. Donedak akan muncul sebentar nanti. Jadi apa saya nak cakap tadi? Terima kasih kepada semua sahabat. Kita jumpa pagi besok lah, insya-Allah. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.